When you are with me, I'm free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa semak description di bawah video ini. Ada link-link video, reaction, komentar, analisis vokal, review-review yang saya buat sebelum ini. Ya, kalau suka dengan konten di channel Extravaganza, jangan lupa korang tekan subscribe, aktifkan butang loceng, tekan like dan sharekan video ini. Okey, bagi yang belum lagi menonton analisis vokal yang saya buat untuk Extravaganza 9, hampir daripada setiap minggu saya membuatkan analisis vokal ini, especially untuk Fuad Rahman. Korang boleh tengok link dekat bawah ini ataupun terus tengok di page channel Extravaganza. Okey, so hari ini saya akan membuatkan satu analisis vokal. Yang pertama, pembuka tirai untuk konsert Extravaganza 9 minggu yang ke-6. Minggu yang ke-6, dan first kali saya akan membuatkan Fuad Rahman lah. Fuad Rahman. Okey, so sebelum itu, boleh tak korang tolong saya tekan like sekarang. Okey, so sebelum saya meneruskan analisis vokal ini, saya nak kongsi sedikit. Ramai orang tanya kepada saya, ini just iklan-iklan saja ya. Ramai orang tanya kepada saya, di umur saya 42 tahun sekarang, apa rahsia saya kulit saya cantik? Tengok, putih. Saya ada ambil apa-apa suplemen? Sebenarnya saya tidak pernah ambil, bukan tidak pernah ambil dulu, tapi saya dah tinggalkan lama suplemen. Tetapi saya dah hampir dekat beberapa tahun saya mengamalkan benda ni. Kalau orang tahu tak benda ni apa? Ini adalah lemon yang saya makan sebiji ya. Lemon yang saya makan sebiji penuh. Saya blendkan semua, daripada kulit, daripada seed, daripada peach, dia semualah. Sebab apa? Makan lemon sebiji macam ni, dia ada nutrien dia lebih tinggi, 5 kali ganda lebih daripada bila kita makan minum lemon juice. Cara saya makan macam ni. Tengok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cara saya makan macam ni. Lepas tu saya letak dekat belakang lidah, saya telan. Bismillah. Every morning, empty stomach, empty perut yang kosong, saya akan makan ini. Ini biasa saya makan banyak jugalah, dalam beberapa sudu untuk pagi. Dan satu lagi amalan saya adalah kopi kosong. Kopi kosong ni tanpa gula ya. Kopi kosong tanpa gula ya. Inilah amalan saya. Okey, so kita habiskan dengan itu. So korang dapat tip ini, boleh amalkan dekat rumah ya. Okey, so untuk analisis vokal ini, saya akan membuatkan analisis vokal untuk Fuad Rahman. Dan kita dengarkan lagu Fuad Rahman yang nyanyikan lagu My Sacrifice. My Sacrifice ni lagu daripada Creep, kumpulan Creep. Ini lagu ni dah lama ni, lebih daripada 10 tahun tak silap saya. Lagu ni agak lama. Okey, so kita jangan cakap lama-lama, kita terus kepada video nyanyian Fuad Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Okay, lirik. When you are with me, I'm free. I'm careless, I believe. Above the others will fly. Just bring tears to my eyes. My sacrifice. Saya okey, kita stop kat sini dulu saya tarik semula kat sini ya. This is why kenapa saya sangat suka tonnya Fuad Rahman ni. Dia punya tone ni, nanti saya akan explain ya. Nanti saya akan explain. Kita okey. When you are with me, situ line tu memang perfect. I'm free. I'm free. I'm careless, I believe. Nampak tak? Dia punya movement when you are with me. Dekat situ dia apa penamaan dia dekat situ is forte. Dia bagi apa ni, dia bagi pressure, bagi penekanan bagi penekanan di situ. Lepas tu dia membuat
apa penama ni, dia membuat falsetto di I'm free, dekat situ dia membuat falsetto, which is dia punya apa penama ni, dia punya movement tu sangat cantik. Dia punya movement tu sangat cantik. Dia punya dinamika itu sangat cantik. Dan satu lagi kalau dengar, kalau saya kalau kita dengar betul-betul tone-nya Fuad Rahman ni kind of metallic tone. Dia macam tone yang agak dramatik tau. Dia macam dia punya vocal weight tu sangat terasa. Kita sangat terasa bila kita dengar dia nyanyi. Dia punya tone itu sangat dia punya vocal weight tu agak berat. Itu yang disebut sebagai macam a little bit of dramatic, but not really the full dramatic. Dia macam light dramatic kind of. Kalau nak kata karakter suara ni, karakter suara ada banyak ada karakter dramatik, ada karakter lirik, ada lirik, ada light dramatik. Lepas tu ada suara-suara yang hybrid. Kalau hybrid antara karakter lirik dengan dramatik, dia akan menjadi spinto. Lepas tu ada leggero. Lepas tu dia ada acuto. Lepas tu dia ada acuto sfogato. Dia ada banyak kind of karakter suara. Tapi kalau macam Fuad Rahman ni, saya dengar tone dia is a kind of a light dramatic. Macam tu, light dramatic. Sebab apa? Dia yang untuk menentukan apa karakter suara ni kita nak letakkan di dalam mana-mana kategori tu. Okey, dia ada 5 kategori. Dia ada 5 ciri. Dia 5 kategori. Pertama, dia akan dinilai dari segi vocal range. Jauh mana dia punya range and tesitura, jarak antara note yang terendah dengan note yang tertinggi yang dia boleh pergi. Range itu Lepas itu tesitura ini adalah comfort zone. Jarak di antara note yang terendah sampai kepada note yang tertinggi. Itu disebut sebagai range dan tesitura. Yang kedua, karakter suara ini akan dinilai dari segi vocal weight. Lepas tu ketiga, dari segi vocal timbre, color suara. Lepas tu yang keempat, dari segi vocal power. Macam mana dia punya suara itu strong untuk mengangkat notasi lagu. Dia mengangkat artikulasi itu supaya nyanyian dia itu timbul. Lepas tu yang kelima, iaitu suara itu akan dinilai dari segi vocal agility. Macam mana ketangkasan dia bergerak daripada satu note kepada satu note. Dia membuat modulation, perpindahan daripada satu register kepada satu register. Macam ni tadi, when you are with me, I'm free. Dia punya suara dekat situ, dia kind of agile. Suara dia agile. Dia punya movement berubah daripada chest voice pergi ke falsetto. Okey, kita terus Rahman. Kita terus Fuad Rahman. Kita ulang semula. When you are with me, I'm free. Falsetto, dinamik dia. Perfect. I believe. Dia kuat, dia punya ventricle ni, dia punya grab ventricle ni, kekuatan ventricle ini. Ini ventricle ke bawah, ventriloque. Dia punya grab ventricle tu kuat, menyebabkan tone dia tu sangat stabil, sangat stabil. I believe, tapi dekat situ dia tak boleh press the air. Kalau dia compress the air, dia akan jadi macam tight, bunyi dia akan jadi macam kasar. Tapi ini okey lah. Above the others will fly. Just bring tears. Dekat bahagian dekat tears tu ada macam sedikit macam dia macam tak smooth sikit lah, My sacrifice. Bila hello, my friend, we meet again. It's been a while, we should be again.
feels like forever. Dekat situ, hello my friend, we meet again. It's been a while, where should we begin? Dia punya dia betul-betul dia apa nama ni, dia gunakan kekuatan ventricle ini dia apa ni, dia punya anak tekak tu layering itu dia rendahkan dia loweredkan, itu yang jadi hello my friend. Ingat tak masa saya sebut video-video saya sebelum ni, saya pernah menyentuh fungsi layering ini. Kalau dia rendah, bunyi dia jadi SpongeBob. Kalau kita menguap layering kita ini, dia akan rendah. Itu bunyi dia. Tapi kalau kita nak dapatkan tone suara timbre yang lebih nipis, hello my friend, dia naik. Dia bunyi, dia akan dengar jadi nipis. Dia akan jadi brightness higher tone. Dekat kalau dia lower darkness, lower tone. Itu beza dia. Okey, kita terus ya. In my heart, memories of perfect love that you gave it to me. Oh, I remember when you were with me, and I'm free. Dekat situ dia dah pula I'm free. Dekat situ. Sebenarnya masalah ini boleh diatasi sebenarnya ya. Satu, nyanyi kita kena lepaskan, release the tension. Kalau kita sebut pasal tension ini, dia bersangkutan dengan straining di dalam persembahan. But sometimes kalau seseorang guru vokal atau komentator, dia kadang-kadang dia memberikan komen, awak nyanyi tegang lah. But sometimes komentator dia tidak explain which location dia tegang itu. Di dalam bila kita membincangkan tentang masalah straining ini di dalam ketegangan di dalam menyanyi, straining, dia ada beberapa faktor yang akan menyebabkan straining, dan kita kena identify location straining tu kat mana. Antara faktornya, kalau faktornya seperti setting dekat mana menyanyi. Kalau tempat menyanyi tu terlalu open, terlalu terbuka, music terlalu tinggi, terlalu bingit, dia penyanyi itu dia terpaksa nak overcome the music, dia terpaksa tinggikan dia punya volume dan menyebabkan straining. Yang kedua, lepas daripada setting tempat, dia time and time of exercise, berapa kerap dia. Kalau dia terlalu kerap berlatih menyanyi, dia akan jadi straining ya. Lepas tu range and tesitura, jarak di antara satu note yang terendah dengan note yang tertinggi, range yang dia boleh capai. Kalau note yang tertinggi dia boleh capai, dia terlepas daripada note, the higher note yang dia boleh capai, the high note dia boleh capai, dia akan jadi straining. Kalau dia terlalu lower note yang dia boleh capai pun, dia akan jadi straining. Itu disebut sebagai range and tesitura, jarak antara satu note yang terendah kepada note yang paling tinggi. Dia punya comfort zone itu, movement comfort zone itu, dekat mana dia boleh capai. Kalau terlebih, dia akan straining. Kalau terkurang, dia akan straining. Lepas itu dia antara yang boleh menyebabkan straining juga, dia punya natural abilities. Ada tak dia pernah sakit, ataupun dia punya dari segi dia punya kesihatan tu ada tak terganggu, ataupun straining tu akan boleh berlaku daripada intensity pun boleh berlaku juga. Lepas itu location straining ini, biasa location straining ini antaranya leher, antaranya mulut embouchure, antaranya vocal cord, antaranya larynx. Itu antara tempat-tempat yang boleh menjadi location straining. Kalau di leher itu kita ada cleidomastoid, cleidosternomastoid. Ini straining. Bila kita nyanyi terlalu tinggi, dia akan jadi straining. Lepas tu capitis occipital, trapezius. Dia ada tempat-tempat yang straining itu ya. So jadi situ saya nampak Puak Rahman kat situ, dia ada tempat-tempat yang dia dah mula straining bila dia pergi ke
the middle of the song tu ya. Dia dah mula straining kat situ ya. Kita terus. Kita terus. Kat situ. I believe above all the others. Dekat situ kebanyakan note dia semua dah tak stabil. Dia dah mula straining kat situ ya. Dia dah mula straining ya. Sayang ya. Saya tak pastilah kalau again ini sebenarnya baca masalah di bahagian tang, di masalah bahagian lidah. Kalau saya perhatikan betul-betul lidahnya apa nama ni, kedudukan lidah tu macam tak di on the position, the right position. Again dia lidah tu macam melengkung ke atas, which is dia telah menghalang angin itu keluar dekat bahagian mouth cavity ni, rongga mulut kita ini, dekat lip cavity ni. Again dia punya sebutan itu sepatutnya again dia akan jadi ventricle, dia akan jadi ventricle menegak again, dan lidah itu sepatutnya berada dekat bawah dekat gusi, dekat gigi depan tu again, bukan dia melipat ke atas ya. Again dia jadi macam ini masalah tongue position itu, dia macam kurang apa nama ni, dia akan menjadi masalah kepada sebutan lah ya, dekat lidah ni dia tak boleh terlalu terangkat sangat. Again kalau lidah itu direndahkan, lidah depan tu direndahkan, akal lidah belakang tu again baru terangkat. Sebenarnya yang diangkat tu belakang, akal lidah yang belakang tu, bukan lidah yang depan tu. Jadi dia akan bunyi again. Baru di smoothness itu akan dapat. Kalau dia kata again, dia jadi macam straining kat situ, dekat dia punya tongue position. Okay, kita terus ya. Situ dah crack. You are willing, I'm free, and I'm careless. I believe. Actually, itu sebab I sebenarnya I lebih prefer Fuad Rahman nyanyi just versi original ya. Yang dekat situ bila music itu dah mula freeze, dia dekat situ bila music itu tenuto, dekat situ bila music itu diberhentikan serta merta, dan dekat situ dia arrangekan a cappella. When you are with me, I'm free. Patutnya dekat situ yang when dekat situ, kalau dia tak berapa confident dengan note itu untuk buat belting di a cappella itu, sangat bahaya kalau dia tarik, dia extend, dia panjangkan belting itu dia akan mendedahkan kelemahan nyanyiannya kat situ. Sebab apa? Dia dah mula straining daripada nyanyian in the middle itu tadi. Bila sampai kat sini dia lagi straining, gegar tu akan nampak. Sebenarnya perkataan when ini saya rasa tak perlu dinyanyikan macam tu kot. Ya, kita dengar semula.
You are Kita tarik semula ya. I just want to say hello again. Okey. Retain auto dia diberhentikan semata. Okey. Ini sebenarnya saya rasa Fuad Rahman yang tak perlu kot. Yang ni tak perlu. Just kalau kita tengok lagu yang asal, lagu My Sacrifice Chris ni, dekat situ dia just buat acapella rubato, dia just terus saja. Dia when you are with me I'm free. Dia freeze dan hanya bermain dekat situ instrumen gitar je. Itu tak silap saya instrumen gitar je ke piano. I dah lupa. Tapi dekat situ dia sepatutnya when itu dia tak payah extendkan terlalu panjang sebab dia dah training. Sebab apa? Persembahan ni dah cukup bagus sebenarnya. Ini kalau persembahan final ini sayang tau, sebab apa nama ni, dia sepatutnya boleh pergi on top punya persembahan, tetapi bila benda-benda macam ni dia akan mengacau ya. Dia akan mengacau pendengaran telinga juri. Dan satu lagi, dia terlalu vocal weight itu terlalu ditolak mendapatkan volume yang tinggi itu. Jadi kat situ suara dia jadi dah tak stabil. Macam itulah. Okey, kita terus ya. You are away. I'm free. And I'm careless. I believe. Metallic tone dia sebab. Let's bring tears to my eyes. Free. I believe. Dia buat reinforcement falsetto kat situ ya. I sacrifice. Sayang. Okay, so duration video ni pun dah agak panjang. Okay, kita stop. Okay, saya sebenarnya sayang lah apa nama ni, Fuad Rahman ya, bila some of the nyanyian tu dia dah mula tak memberi impact di bahagian middle dan belakang itu. Even dia memberikan beberapa strong attack, tetapi dekat situ dia dah tak boleh maintain dia tak boleh nak hold dia punya straining tu. Jadi straining tu kedengaran daripada middle sampai ke belakang tu. Jadi itu salah satu daripada benda yang sangat menyayangkan lah, sangat sayang lah untuk kalau lah dia pergi final persembahan macam ni, sangat sayang sebab dia dah memberikan impact yang kuat di verse di depan lagu, tetapi bila dah pergi ke middle itu, dan middle and move forward sampai kepada backward sampai kepada back lagu tu, ending lagu itu dia kedengaran macam dia kurang memberi kesan sebab dia dah mula straining dan banyak benda jugalah yang Fuad Rahman kena belajar lagi kalau dia nak penambah ni untuk lebih nampak lebih smooth dia punya persembahan untuk pertandingan. Tetapi kalau untuk show biasa okey je. Okey. So itu sajalah analisis vokal saya untuk Fuad Rahman yang menyanyikan lagu My Sacrifice. Okey, kalau suka dengan konten ini jangan lupa korang tekan like, share, subscribe. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.